Penugasan seterusnya ialah aktiviti rondaan di dalam hutan. Untuk hari ini aktiviti kita plan untuk nak buat rondaan jerat. Jadi kita akan try masuk pada sini dan kita akan tracking dalam 30 minit macam tu. Kita tengok kawasan hutan ni ada tak jerat yang kita akan jumpa. Kalau ada jerat, kita akan musnahkan dan kita akan bawa dia keluar lah. Dan kita akan rekod segala penemuan yang kita akan jumpa kat dalam ni lah. Lokasi rondaan ialah di sekitar Asahan, berhampiran Taman Negara Gunung Ledang yang bersempadan di antara negeri Johor dan Melaka. Persekitaran hutan yang tidak terlalu tebal membolehkan hidupan liar bebas bergerak menjadi tarikan kepada si pemasang jerat yang sentiasa mencari kesempatan. Hasil rondaan membawa kepada penemuan rangka haiwan dipercayai babi hutan. Menurut maklumat, kawasan hutan ini juga sering dijadikan tapak pelupusan haram sisa haiwan seperti kepala dan isi perut babi hutan oleh individu tidak bertanggungjawab. Lokasi penemuan kemudian direkod untuk tujuan rujukan. Turut ditemui ketika rondaan jerat yang masih aktif di sepanjang laluan hidupan liar. Jerat ini merupakan jerat dawa yang diikat pada pokok dan disembunyikan di tanah. Ia kemudian akan menjerut mana-mana haiwan yang memijak atau mengusik pencetusnya. Jadi kalau kabel ni, kalau tapir pun kena, saya ingat boleh. Dia akan terus jerut. Jadi binatang tu dia akan tarik sehingga dia akan luka dan kehilangan darah dan dia akhirnya matilah. Setelah lokasi jerat direkod, ia kemudian perlu dimusnahkan. Jerat dipercayai telah dipasang oleh penduduk tempatan untuk mencari sumber makanan terutamanya babi hutan. Menjelang senja, rondaan ditamatkan pada jam 7 petang. Pasukan ronda Saptek akan pulang ke jabatan sementara menanti penugasan seterusnya. Di sebelah malam, rondaan malam dengan menggunakan kenderaan bermula pada jam 11. Lokasi rondaan pada kali ini ialah di sekitar Fedah Selancar berhampiran hutan simpan Pukim, Pahang. Lokasi ini merupakan antara kawasan yang sering diperhati kerana ia menjadi tumpuan dan kerap dicerobohi kumpulan peminat sukan ekstrim. Dia terus hotspot ni lah. Orang akan masuk motor dengan kereta lah. Kereta 4 wheel yang hardcore ni lah. Ni track dia. Kita akan nampak kesan-kesan tayar je lah. Rondaan kebiasaannya akan dilakukan sehingga jam 2 atau 3 pagi. Jika terdapat maklumat terkini, ia akan dilanjutkan sehingga keesokan harinya. Namun, berikutan kawasan hutan yang luas, keberadaan penceroboh adalah tidak menentu dan rondaan tidak berjaya mendapatkan sebarang hasil. Apa yang ditemukan hanyalah bunyi enjin kenderaan dan kesan tayar dalam pelbagai saiz. Ini menunjukkan terdapat beberapa kumpulan yang telah menceroboh kawasan ini, namun berjaya meloloskan diri dalam kegelapan malam. Selain rondaan dan pemeriksaan rutin, pasukan Saptek juga akan bergerak mengikut informasi dan juga risikan. Menurut maklumat, terdapat seorang individu dipercayai menyimpan burung eksotik yang diklasifikasikan sebagai haiwan terlindung di rumahnya. Semua kita akan bergerak sekarang. Kita akan terus move ke rumah. Jadi ingat pergerakan kenderaan tu. Terus berhenti, VIC terus pergi belakang.
Jauh Pelitan. Kita nak buat pemeriksaan, boleh? Okey, ada lesen juga. Pemeriksaan awal di sekitar kawasan rumah mendapati terdapat beberapa jenis burung terlindung dalam jumlah yang meragukan. Minta kira semua. Kita listkan berapa ekor burung. Puling tu RM1 tu kau kira. Apa tu? Banyak tu. Kau nak kira memang tak cukup. Kita akan kira satu-satu. Okey. Okey? Minta kira pada depan berapa serindit, berapa puling. Yang ni 20 ekor bang. Yang ada gelang tu. Tapi yang tak tempat ada gelang tu. Dan kita akan tallykan mana yang ada lesen ni. Pemeriksaan lanjut kemudian membawa kepada penemuan beberapa buah sangkar burung di dalam rumah. Antaranya ialah spesies burung bayan puling yang dijadikan sebagai burung pemikat. Daripada pemeriksaan tu, dekat premis beliau ni terdapatnya spesies burung bayan serindit. Itu merupakan spesies burung yang terlindung lah. Dan terdapat juga burung bayan puling. Ini merupakan spesies burung yang terlindung sebenarnya, totally protected. Dan kita ada jumpa juga burung kelicap kunyit, burung daun, burung merbah. Semua ni perlu lesen dan permit khas dari jabatan. Jadi bila kita minta dokumen, dia bagi hanya dokumen pemilikan lesen burung bayan serindit sahaja. Yang selebihnya memang menjadi kesalahan lah. Dan kita dah terangkan tentang kesalahan tersebut dan beliau fahamlah. Ini ada berapa tu? Haiwan yang tidak tersenarai dalam lesen pemilik kemudian akan direkodkan. Ia bagi memudahkan proses pengiraan dan penuduhan di mahkamah nanti. Usai proses penandaan, setiap burung akan disita bersama sangkarnya. Manakala burung yang berada di sangkar besar pula akan ditangkap dan dipindahkan ke dalam sangkar sementara milik Jabatan Perkhilitan. Proses ini ternyata tidak mudah dan memerlukan kecekapan agar burung tidak terlepas dan dapat dipindahkan dengan selamat. Cabaran dia macam mana? Sebab dia burung ni dia cepat, pergerakan dia cepat terbang. So kita kena cekap untuk tangkap dia. Lepas tu satu lagi, dia suka menggigit. Dia punya paruh dia tajam. So kalau kena gigit tu kena ni lah. Kena tahan sakit dia. Kesemua hasil rampasan akan dikumpulkan terlebih dahulu untuk tujuan rekod serta memberi makluman kepada pemilik tentang kesalahan dan juga hukuman. Kebanyakan orang yang melakukan kesalahan hidupan liar ni dia tak tahu hukuman yang akan diorang kena lah. Bila diorang dah buat, diorang dah tahu. Bagi saya, untuk hukuman tu sangat tinggi lah. Saya harap orang ramai berfikir 2 kali untuk melakukan kesalahan berkaitan hidupan liar ni lah. Kesemua unggas ini dibawa ke Pejabat Perkhilitan sementara menanti hasil siasatan. Setelah kes selesai, pegawai penyiasat kemudian akan memohon untuk mendapatkan perintah pelepasan daripada mahkamah. Perintah pelepasan akan membolehkan burung-burung ini dilepaskan semula di habitat asalnya untuk terbang bebas, meneruskan kehidupan, tidak lagi terkurung di dalam sangkar.